Okay. So untuk sebelum ini awak belajar rumus-rumus macam mana buat pembezaan. So hari ini kita akan belajar kegunaan dia. Dalam tingkatan 5 ada 4 kegunaan awak akan belajar. So kita akan macam inilah, 1 jam belajar 1 jam belajar 1. So hari ini kita akan pergi kepada yang pertama. Okay. Cikgu sediakan nota ini dalam satu bentuk yang landscape punya, keempat-empat itu. Sebab bila kamu buat soalan ini, awak kena tahu, okay, sekarang yang diuji dalam soalan ini ialah kegunaan yang mana satu. Dan setiap kegunaan dia ada dia punya cata alih sendiri. Okay, cara kita nak buat dia. So, kegunaan pertama kita akan digunakan untuk cari benda-benda ini. Awak tengok keyword dia, keserunan lengkung, keserunan tangent, persamaan tangent, keserunan normal, persamaan normal. Apa benda ini Apa benda ini? Okay, so kalau kamu masih ingat dulu semasa kita mula-mula belajar pembezaan, awak faham talifan untuk pembezaan ialah dy ds sama dengan had delta S menghampiri kosong, delta Y per delta X. Okay, dan benda ini dia sebenarnya ada kaitan dengan rumus kecerunan yang awak belajar sebelum ini. Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okay? Sebab bila awak tengok ini, Y2 tolak Y1 maksudnya perbezaan Y kan? Yang ini maksudnya perbezaan X. Okay? So, yang ini pula maksudnya perubahan ataupun perbezaan, perubahan Y. Okay, ini pula merupakan perubahan, ini perubahan Y, ini perubahan X. Tapi beza antara mereka, kalau kita gunakan simbol delta, maksudnya perubahan itu tak besar, perubahan yang kecil. Perubahan yang kecil maksudnya kita akan ambil 2 titik yang dekat. Maksudnya contohnya katakan semasa tingkatan 4 kita belajar kan ada satu garis lurus. Okay, bila ini ada titik, katakan 1, 2, ini pula 3 contohnya, ini pula 5, 4. Bila cikgu minta awak cari kecerunan, untuk satu garis lurus, cikgu kata ambillah mana-mana 2 titik. Tak kisah. Sebab kita punya rumus ialah Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Maksudnya awak boleh ambil sebaran titik. Dan titik itu tak payah sangat dekat. So, maksudnya kalau awak buat, untuk soalan ini, awak nak cari kecerunan dengan gunakan titik ini, boleh. 4 tolak 2, 5 tolak 1, awak akan dapat setengah. Tapi awak kata, cikgu, saya nak gunakan titik ini dengan titik ini, boleh, tak ada masalah. Awak akan dapat 4 tolak 3, 5 tolak 3, awak pun dapat setengah. Jawapan akan serupa. Tapi sekarang, kalau simbol ini, simbol delta Y bagi delta S, maksudnya awak mesti ambil 2 titik yang dekat. 2 titik yang dekat sebab dia simbol delta maksudnya perubahan itu tak besar, perubahan yang kecil. Dan bila kita buat dy ds, simbol ini memberitahu perubahan itu kena sangat dekat sehingga dia menghampiri kosong. Dengan kata lain, dia adalah 2 titik yang sangat dekat. Kalau tengok dari mata kasar kita, mungkin kita nampak dia sebenarnya contohnya, contohnya cikgu tambah lagi 1 titik, sangat dekat. Mungkin sekali pandang macam cikgu tengah cakap titik yang sama. Tapi kalau kita enlarge lagi, kamu akan nampak sebenarnya 2 titik yang berbeza. Satu di sini, satu di sini. Boleh. Satu lagi, mungkin cikgu pakai warna kuning lah. Satu di sini. Satu di sini. Tetapi sangat dekat. Bila cikgu buat dia kecil, lama-lama kita tengok, itu masa cikgu hanya label 1 titik di tempat itu. So itu maksudnya dy ds. Kita sebenarnya kena cari keserunan di antara 2 titik yang sangat dekat. Dekat sampai dia menghampiri kosong. Maksudnya, sangat dekat sampai dia sebenarnya seolah-olah macam petindih di atas. Mungkin di bawah mikroskop baru kita nampak, itu sebenarnya 2 titik yang berlainan. Kenapa ada perbezaan macam ini? Bila soalan ini ialah 1 garis lurus, untuk 1 garis lurus, sebenarnya 1 garis lurus 1 kecerunan saja.
So waktu itu kita tak kisahlah you nak ambil 2 titik dari mana. Tapi sekarang kalau yang kita ada itu ialah satu lengkung. Contohnya kita pernah belajar kuadratif. Okey. Ialah satu lengkung. Contohnya graf kuadratif ya. Kalau sekarang okey cikgu ada titik ini, titik merah ini. Cikgu ada titik kuning ini. Titik kuning ini. Okey, cikgu ada titik biru ini. Okey, cikgu ada 3 titik ini. Kali ini, kalau cikgu ambil titik yang berlainan, kecerunan dia akan berlainan. Sebagai contohnya, kalau cikgu ambil titik merah dan kuning, kecerunan dia di sini. Kan? Kecerunan di sini. Di mana kalau awak tengok, dia merupakan satu kecerunan positif sebab naik ke atas. Tapi kalau sekarang, cikgu gunakan yang biru dengan kuning, cikgu akan dapat titik macam ini. Di mana satu graf yang cenderung ke bawah sikit. So, nilai dia akan berlainan. Belum lagi kalau saya ambil titik merah dengan titik biru. Garis lain lagi. Ini titik kecerunan dia positif. Tapi banding dengan garis hitam tadi, dia punya kecerunan lebih kecil sikit sebab dia lebih turun sikit kan. Okay. So kalau kita ambil titik yang berlainan, kita akan dapat kecerunan yang berlainan kalau dia bukan garis lurus. Kalau dia garis lurus, kita tak ada masalah itu. Kita tak ada masalah itu. Awak nak ambil 2 titik sangat dekat, awak nak ambil 2 titik yang sangat jauh, jawapan dia serupa. Tapi tidak untuk garis yang tak lurus, maksudnya lengkung. Okay, so bila kita nak cari kecerunan untuk sesuatu garis lengkung, dia jadi tak tetap lah. Maksudnya di tempat ini satu jawapan, di tempat lain satu jawapan. Dia tak macam garis lurus. Garis lurus kecerunan dia sentiasa tetap untuk satu garis. Tapi untuk lengkung dia akan berubah ikut titiknya. Kalau awak sebut titik A, okay, contohnya ini titik A, okay, dia ada kecerunan dia sendiri. Titik B, dia ada kecerunan dia sendiri. Titik C, dia pun ada kecerunan dia sendiri. So untuk dapat kecerunan yang paling tepat di titik itu, okay, yang dimasukkan sebagai kecerunan lah. Kecerunan, kita panggil mula-mula kita panggil dia kecerunan lengkung sebab kita dapat satu ungkapan. Nanti kita ganti nilai baru dapat shortnya. Okay, so sorry ya, sini teori sikit banyak. Okay, so bila cikgu bagi satu lengkung, okay, cikgu nak tahu apakah kecerunan di titik-titik berkenaan, cikgu tak boleh ambil sebarang titik macam tadi. Okay, sesuka hati saya ambil aja. Sebab kalau sesuka hati saya ambil, jawapan dia akan berlainan. So, apa yang sepatutnya saya buat? Okay, cikgu buat. Kalau kamu nak bayangkan di mana letaknya kecerunan dia, okay, kamu akan bayangkan, katakan inilah satu gunung. Bukan gunung, gunung Sazi. Lepas tu awak pakai ini peluncur ais tu yang sangat panjang punya. Pakai apa? Sky. Pakai apa benda ni? Yang orang main turun daripada gunung Sazi tu. Pakai apa? Saya tak siapa tahu nama dia? Semua tak tahu nama dia. Apa nama dia? Benda ini. Awak bayangkan, okay. So apa yang awak buat, awak bayangkan. Kalau sekarang awak, okay, cikgu enlarge tempat ini ya. Okay. Awak bayangkan bila awak berada di sini, macam mana bentuk kasut itulah, panggil kasut lah. Kasut itu. Dia akan macam ini kan? So, di titik A, kecerunan dia ialah kecerunan garis ini. Okay, di titik B, awak bayangkanlah kalau awak berada di sini, awak berada di sini, kasut awak macam mana? Macam ini kan? So, ini merupakan kecerunan di titik berkenaan. So, kalau banding titik A dengan titik B, awak akan dapati nanti kecerunan titik A lebih besar sikit, titik B lebih kecil sikit. Tapi dua-dua masih positif sebab garis itu masih naik ke atas. Okay? Orang itu masih nak naik lagi. Okay. Tapi bila sampai titik C, awak berada di sini. Okay, awak berada di sini. So kali ini kasut awak akan jadi macam ni. Okay. So dia akan merupakan kecerunan di titik ini, dia akan merupakan satu titik yang bernilai negatif.
Okay. So kecerunan di tempat A, okay, maksudnya kecerunan garis hitam ini, itulah dipanggil sebagai kecerunan titik ataupun kecerunan tangent. Okay. Kecilkan sikit ini ya. So kasut itu yang awak dapat nilai itu, itulah yang dipanggil sebagai kecerunan lengkung ataupun kecerunan pada titik berkenaan. Okay. Kalau ada di tempat B, kecerunan garis kuning itu dipanggil sebagai kecerunan tangent, kecerunan titik. Okay. Di tempat C, kecerunan garis biru itulah dipanggil sebagai kecerunan tangent ataupun titik. Okay. Kecerunan lengkung ialah nanti akan tengoklah, kita dapat satu ungkapan untuk mewakili keadaan kecerunan ini. Okay. Keadaan kecerunan ini. So, dia bukan satu nilai tetap. Kecerunan lengkung bukan satu nilai tetap. Dia merupakan satu ungkapan. Maksudnya dalam itu ada sebutan X. Dalam sebutan X. So, nak tahu kecerunan pada titik-titik tertentu, kita kena masukkan nilai S baru dapat kecerunan di titik tersebut. Dan kecerunan di titik tersebut itu juga dipanggil sebagai kecerunan tangent. Okay. Lepas tu, apa itu persamaan tangent? Persamaan tangent ialah garis ini. Garis inilah kita panggil sebagai persamaan tangent. Garis-garis ini. Garis-garis yang cikgu lukis tadi itu dipanggil sebagai persamaan tangent. Kamu kena faham istilah dan maksud dia. Walaupun mungkin ada soalan jenis hanya soal, okay, cari kecerunan tangent. So, kita buat saja. Tapi kamu kena faham maksudnya supaya nanti bila jumpa soalan yang melibatkan kebab punya, melibatkan kehidupan harian punya, awak baru faham sebenarnya apa ditanya oleh dia. Sebab waktu itu mungkin dia tak pakai istilah lah persamaan tangent, kecerunan tangent. So waktu itu awak kena faham, oh sebenarnya yang ditanya oleh dia ialah kecerunan tangent. Yang ditanya oleh dia ialah persamaan tangent. Boleh ya? So persamaan tangent awak bayangkanlah seolah-olah kasut itu. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok ada lagi dua, iaitu kecerunan normal dan persamaan normal. Okay, apa dia So kita tengok garis tangent kita balik. Okay, garis tangent kita balik. Okay, untuk titik A ini, so garis hitam itu ialah garis tangent dia kan. So garis normal adalah satu garis yang melalui titik A dan berserenjang. So ini dipanggil sebagai garis normal. Yang ini dipanggil sebagai tangent. Boleh? Garis normal adalah berserenjang dengan garis tangent. Dia melalui titik A. Dua-dua akan melalui titik A dan dia punya sifat ialah dia berserenjang. So garis ini kalau cikgu tanya apakah persamaan normal, cikgu tengah tanya apakah persamaan garis normal inilah. Tadi ialah satu garis lurus. Itu sebabnya nanti awak akan nampak bila cikgu buat persamaan garis normal, tindakan cikgu seolah-olah macam dulu kita cari garis lurus. Okay? Lepas tu kecerunan normal ialah kecerunan pada bagi garis inilah. So, benda ini berserenjang. So, apa yang awak tahu tentang uji kefahaman, awak ingat lagi tak? Apa hubungan kecerunan garis tangent dengan kecerunan garis normal? Apa hubungan antara mereka ini? Ingat lagi tak apa hubungan antara mereka? Awak belajar semasa tingkatan 4. Dini ada? Halo dengan cikgu dulu. Mic belum tak? Dini? Okey, tak apa. Diana? Ya. Tahu tak apa hubungan kecerunan garis tangent dengan kecerunan garis normal ini? Dua-dua ini ialah garis lurus tanpa serenjang. Awak belajar semasa tahun lepas. Cikgu cakap bila berserenjang, apa yang awak kena tahu? Ingat? Sama dengan negatif 1 tu ke?
Apa yang sama dengan negatif 1? Keturunan garis normal dengan keturunan tangent. Tanpa tolak darab bahagi. Darab. Okay. Keturunan tangent darab dengan keturunan normal akan sama dengan negatif 1. So nanti kita akan gunakan sifat ini juga. Boleh. So garis normal ialah merupakan satu garis melalui titik yang sama tapi dia berserenjang. So kalau di titik B, maksudnya inilah garis yang dimasukkan oleh dia. Okay. Sorry. Okay. Inilah yang dimasukkan oleh dia. Satu garis juga melalui titik B tapi berserenjang. So cikgu tak akan tanya cari persamaan normal bagi persamaan lengkung ini. Cikgu mesti sebut cari persamaan normal pada titik mana. Sebab untuk satu garis lengkung dia ada banyak tangent, dia ada banyak normal. So kamu mesti mention, dalam soalan mesti memberitahu kita sekarang nak cari tangent dan normal di titik mana. Boleh ya? So begitu jugalah untuk titik C cikgu pun boleh tanya apakah keturunan normal ataupun apakah persamaan normal di titik C. Sifat samalah dia ialah satu garis melalui titik C dan dia berserenjang dengan garis tangent kamu. Okay. So balik kepada nota kita. So itu cikgu wakilkan dalam gambar raja lah. So di mana dalam nota cikgu ada bagi juga gambar raja ini. Tapi cikgu simple ajalah gambar raja ini. Cikgu nak beritahu kalau inilah lengkung, inilah titik kita nak sebut, maka garis ini, kasut itu dipanggil sebagai tangent, yang berserenjam itu dipanggil sebagai normal. So untuk soalan jenis ini kadang-kadang agak senang. Asalkan awak nampak istilah keturunan tangent, persamaan tangent, keturunan normal, persamaan normal, keturunan lengkung, awak tahulah. Soalan ini ialah di bawah aplikasi yang pertama. Di bawah aplikasi yang pertama. So, bila awak tahu saja inilah kegunaan dia, so kita sebenarnya boleh follow satu carta alia saja. Mana carta alia saya pergi? Bawah. Kita follow carta alia ini. Ada dalam nota kamu. Maksudnya, cikgu terang masuk dulu. Lepas itu baru kita buat. So apa yang kita perlu buat ialah mula-mula kita kena tahu apakah persamaan lengkung itu. So bila kamu sudah tahu apakah persamaan lengkung itu, kita lakukan pembezaan lah. Maksudnya kita cuba dapat dy/dx. Selepas kita dapat dy/dx, apa kita kena buat lagi? Kita gantikan nilai x sebab kita ada titik. Dia mesti beritahu kita, cari keturunan lengkung. Kalau dia kata cari keturunan lengkung, dia tak sebut titik di mana, maka inilah jawapan dia nak. Tapi kalau dia kata cari keturunan pada titik sesuatu tempat, waktu itu awak mesti ada nilai x. So awak gantikan nilai x, awak boleh dapat keturunan berkenaan. Nanti kita tengok contoh, sekarang blur sikit. So bila awak sudah dapat jawapan dia, kalau soalan tanya berkaitan dengan tangent punya, so kita akan tahulah sebab keturunan titik juga merupakan keturunan tangent. So dia punya keturunan sama jawapan lah. Kalau cikgu tanya keturunan normal, sebab kita tadi sudah tahu keturunan tangent darab dengan keturunan normal ialah negatif 1. So keturunan normal mesti sama dengan negatif 1 per keturunan tangent. Dan kita tahu keturunan tangent akan sama dengan nilai dy/dx. Itu yang cikgu datang rumus ini. Negatif 1 per dy/dx. Ataupun awak nak buat negatif 1 per keturunan tangent, sesuka hati awak lah. Ataupun awak nak tulis ini pun boleh. Sama masuk saja. So di sini bila sampai kolom ini, awak tahulah keturunan tangent. Kalau sampai sini, awak tahu keturunan normal. Sebab kadang-kadang soalan tak tanya sampai habis. Soalan tanya separuh. Kalau tanya separuh, kita buat separuh lah. So lepas tu cikgu sambung lagi. Kalau soalan tanya persamaan, yang maksud cikgu di sini, cikgu boleh tanya persamaan tangent, cikgu juga boleh tanya persamaan normal. So bila cikgu tanya benda ini, awak gunakan saja pengetahuan yang awak belajar dalam tingkatan 4. Boleh gunakan rumus yang paling biasa punya, iaitu Y sama dengan MS tambah C, ataupun rumus-rumus lain yang cikgu pekarkan semasa cikgu ajar geometri koordinat. Contohnya ini. Apa-apalah yang awak ada, yang awak rasa sesuai, kejap. Tapi biasanya sama ada ini ataupun inilah kita lebih biasa pakailah untuk tajuk pembezaan.
Sebenarnya ada berapa lagi S per A, S per pindasan S, Y per pindasan Y sama dengan 1. Kemudian ada satu lagi yang lebih rumit punya. Mana satu nak pakai terpulang kepada kamu. Janji awak ingat rumus ini. Sebab rumus ini tidak dipekarkan dalam exam. Okey, sekarang kita tengok cara soalan ditanya. Dan lepas tu cikgu cuba aplikasikan dalam kita punya. Cikgu cuba bagi kamu tengok kejap. Okey kejap. Boleh bergerak kejap. Save kejap. Tunggu cikgu kejap lah. Mana pergi sudah? Sorry ya, berat sudah graf. Okay. So ini ya. Kalau okay. So katakan cikgu keluar satu soalan macam ini. Okay, bunyi dia. Okay, cikgu ambil satu buku dah. Okay. Paling senang begini dululah. Okay, cikgu akan tanya. Okay, soalan saya. Carikan persamaan garis tangent ataupun persamaan tangent kepada lengkung Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 4X pada titik A 1 negatif 1. Jadi titik ini cikgu tak boleh bagi sesuka hati Cikgu kena pastikan cikgu masuk dalam persamaan benda itu jadi ya. Okey. So ini soalan saya cari persamaan garis tangent kepada lengkung pada titik A1 negatif 1. So apa yang kita akan buat nanti inilah. Ambil persamaan lengkung, bezakan, dapat dy dx, gantikan nilai s. Lepas tu sebab cikgu tanya tangent, kita akan pergi arah ini. Nah, ini yang kerja yang kita akan buat. Boleh? Okay. So mula-mula kita ambillah persamaan lengkung kita iaitu y sama dengan X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 4X. Boleh? Inilah dia. Okay. Lepas itu, cikgu akan lakukan kerja inilah. Bezakan. Cikgu akan lakukan kerja bezakan. Okay, cari orang. Okay, Yusma Imran, bezakan. Yusma Imran, bezakan. 3x 3x tambah 4x 3x saja. Awak gunakan rumus apa? rumus 3 je. Okey, rumus 3. Okey, depan ialah 3 kali 1. Kuasa dia? Oh, 3x kuasa 2. Jangan lupa Okey, sambung. 4x Hubungan tolak mereka. Okey, tolak 4. Tepang ini? Antara 3x tambah. tambah.
Okey. So itu maksud saya kita lakukan pembezaan. Okey, lepas tu kita sambung lagi kerja ini. Okey, kita gantikan nilai S. Okey, semasuk sini sebab dia satu round. Okey, kita masukkan nilai S, kita akan dapat kecerunan titik pada kecerunan lengkung pada titik perkenaan. Dan kecerunan itu juga tak merupakan sebagai kecerunan tangent kita. Okey, cikgu cari orang Azira. So, okey, masukkan nilai X. So, macam mana kita nak buat? Apakah nilai S awak? 1. 1. So, kita masukkan. Awak tekan kalkulator ataupun awak kira, cikgu nak jawapan. Tiga, teacher. Dapat 3. Okey. So inilah yang dipanggil sebagai kecerunan titik ataupun kecerunan tangent. Memandangkan soalan ini tanya apakah persamaan garis tangent, maka cikgu terus tulislah ini merupakan kecerunan tangent. Okey ya. Nabila, okay, kita cuba buat kerja ini ya. Sekarang awak sudah ada kecerunan tangent. Cikgu nak awak gunakan apa yang awak belajar semasa tingkatan 4 untuk bentukkan garis tangent ni, persamaan garis tangent ini. So kalau kita nak bentukkan persamaan garis tangent, kita sekurang-kurangnya perlu tahu dua benda tentang garis lurus ini. So Nabila, untuk garis lurus ini apa yang awak sudah tahu? Apakah dua maklumat yang awak tahu tentang garis lurus ini? Apa yang kita tahu tentang garis lurus ini dulu? Sebab kena cukup dua maklumat baru boleh buat. Kita tahu apa? Sorry, cikgu tak dengar yang cakap tadi. Kita tahu nilai X. Sorry, Nabi. X. Kalau tahu nilai X saja tak mencukupi. Nak kena satu titik penuh. So kita tahu satu titik penuh dah. Titik A. So maklumat pertama yang kita tahu dia melalui titik 1, negatif 1. So apa lagi awak tahu tentang garis lurus, garis tangent ini? Selain daripada awak tahu dia melalui titik A, 1, negatif 1, apa lagi yang awak tahu tentang garis tangent ini? Kecerunan dia tu ke? Okey, kecerunan dia. So bila cukup saja dua maklumat, kita boleh mula buatlah ya. Cukup saja dua maklumat, kita boleh mula buat. Okey. So kamu nak pakai rumus apa? Y sama dengan MS tambah C ke ataupun rumus lain? Cikgu ikut awak. Rumus YMX tambah C. Okey. Kalau nak gunakan rumus Y sama dengan MS tambah C, kalau kamu ingat, okay, kita sentiasa ada 3 langkah kan? Okey, langkah pertama tapak kecerunan. Tapi ini tak payah buat, sudah ada. Langkah kedua nak tapak pindasan Y. So macam nak tapak pindasan Y? Ganti. Okey, awak sebut cikgu tulis. Negatif 1 sama dengan 3 darab 1 tambah C. Okay. Kita masukkanlah maklumat kecerunan dan titik kita ke dalam rumus Y sama dengan MS tambah C. Okey, apa jawapan dia? Negatif 4. Negatif 4. Okey, dapat negatif 4. So, langkah ketiga. Okay. So, langkah ketiga, kita tulis sajalah kan, tulis jawapan kita. Y sama dengan, Nabila sambung. Y sama negatif. Kecerunan. Mana kecerunan? Oh, 3X tolak 4. So, inilah jawapan untuk persamaan tangent. Y sama dengan 3S tolak 4. Boleh? Itu kegunaan catat alih ini ya. Okey, sekarang kita pergi contoh lagi. So katakan kali ini cikgu kata, okey, soalan saya, cari persamaan normal bagi lengkung Y sama dengan S tolak 1, S tambah 2 pada
titik P. Contohnya titik P cikgu bagi apa? Katakan cikgu bagi 2. Kalau 2, okay, 2, 4 pada titik 2, 4. So, kalau cikgu nak persamaan normal, maksudnya nanti kerja kita ambil persamaan lengkung, beza, dapat DYDS, ganti nilai S untuk dapat lengkung. Lepas tu kita akan pergi kepada arah ini. Sebab kali ini cikgu tanya normal. Sebab cikgu tanya normal. So, kita akan jalan ikut arah ini ya. Okay. So, cikgu nak orang pertama lakukan sampai sini ya. Lakukan sampai sini. Okay, Syamimi. So macam nak buat? Cikgu sudah ada persamaan dia. Lepas tu? Bezakan. Okey, macam nak bezakan? Guna rumus yang darab tu atau kembangkan? So you nak mana satu? Cikgu ikut awak. Kembangkan. Okey, kembangkan buat. X kuasa 2 tambah 2X tolak X tolak 2. Okey, sebelah kiri ni cikgu tulis Y ke cikgu tulis dy dx dy dx. Tak, Y. Sebab awak belum kembangkan. Okey. Awak belum bezakan, awak baru kembangkan dia kan? Okey. Sekarang lepas tu nak buat apa? Lepas awak kembang? Pemudahkan. Okey, nak pemudahkan. So capat X kuasa 2 tambah X tolak 2. Okey, sini tulis Y ke dy dx? dy dx. You sudah beza ke belum? Belum. 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 Belum masih Y ya. Yang bawah tu dy dx. Yang sekarang baru kita nak beza. So beza dapat 2x tambah 1. Tambah 1. Okey. So itu dia, ambil persamaan lengkung, lakukan pembezaan. Okey, cikgu cari seorang lagi pergi buat ini ya. Okey, gantikan nilai S dapat kecerunan, tapi cikgu nak kecerunan normal Cikgu nak kecerunan normal. Okey. Siapa Alisa? Alisa? Ya. Kejap. Cikgu terpaksa kecilkan sikit Okey, buat. Ganti nilai X. Nilai S berapa? 2. Okey, nilai S 2. So, macam mana? Awak sebut cikgu tulis. 2 2 tambah 1. tambah 1. So, jawapan? 5. 5. Okey, lepas tu? Nak buat apa lagi? Yang tu. Yang normal tu. Yang Okey. X. Okey, cikgu tulis dulu Kecerunan normal ialah? Negatif 1/5. Okey, baik. So, itu bezanya. Kalau tangent, kita terus ambil dia. Tapi kalau normal, kita kena buat itulah negatif 1/dy dx. Okey, cari orang lain pula. Okey, kali ini buat ini dapat persamaan garis lurus ini. Okey, untuk garis normal ini Untuk garis normal ini. Siapa? Okey, Khairul Daniel Adam. Yes, Cik. Okey. So, sekarang cikgu nak tanya, untuk garis normal ini, apakah dua benda yang awak sudah tahu? Sebab tak cukup dua benda memang tak boleh buat lagi. Ada titik, lepas tu ada kecerunan. Ada titik dia, kita ada kecerunan dia. Okey, so nak dapat garis lurus, persamaan garis lurus ini, you nak pakai kaedah apa? Ataupun rumus apa? Ganti masuk yang Y sama dengan MX tambah C. Masuk Y sama MS tambah C. Okey, boleh kita buat. Kejap. Ruangan tak cukup ni. Okay. So, bila yang ini, so kita akan buat langkah 1, dapat kecerunan. Tak payah buat, sudah ada. Okey, langkah 2. Langkah 2 nak dapat pindasan Y. Okey, nak dapat pindasan Y? Buat. 4 sama dengan negatif 1/5 dalam kurungan 2 tambah C. Okey, jawapan C? Uh, 6/5.
biasanya kita suka tulis pecahan tak wajar. Walaupun awak tulis nombor perpuluhan, kalau tak izin, cikgu tak tolak markah kamu lah. Tapi biasanya kalau melibatkan persamaan, orang suka tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. So, jawapan dia? Khairul? 22/5. 22/5. So, tuliskan persamaan dia. Y sama dengan negatif 1/5 X tambah 22/5. Okay. So, itu jawapan dia. So, kalau kamu, okay. So, itu dia. Ini jawapan yang ditanya oleh soalan lah. So, tapi tak semestinya tiap-tiap kali soalan tanya sampai persamaan garis lurus. Kalau soalan hanya tanya, apakah persamaan garis normal, maka kita sampai sini kita berhentilah. Benda tak tanya, tak payah buat. Boleh ya? So, sekarang kita tengok kejap latihan kita. Kejap mana dia? Okay. Latihan kita. Kenapa? Kejap. Okay. So, hari ini latihan yang awak kena buat ialah latihan 2.4 soalan 1 sampai 4 deh. Soalan 1 sampai 4. Okay. So, soalan pertama cari kecerunan lengkung. Di sini sama maksudnya cari kecerunan titik. So, tak ada masalah kan? Hanya awak kena tahu bila awak nak berhenti Okay, soalan 2 cikgu tanya apakah koordinat titik P? Okay. Kalau kecerunan lengkung dia pada titik P itu ialah negatif 1. Ini nak macam mana nak buat dia? Sebab dia bukan tanya tangent normal. Dia tanya titik. Tetapi dia beritahu kita kecerunan lengkung pada titik P ialah negatif 1. So macam mana kita nak buat soalan jenis ini? Cikgu nak dengar idea Okay. Siapa ini? Wadina? Rasa apa yang awak akan buat nanti? Bezakan dulu persamaan tu. Okay. Nanti apa saya tulis. So, kita akan ambil persamaan ini. Okay, kita lakukan perbezaan. Tak payah buat lah. Okay, kita tapak. Lepas tu? Kalau dalam kata alia kita, ialah kita ganti nilai S boleh dapat kecerunan kan? Tapi kali ini, tahu nilai S tak? Tak tahu. Tak tahu. Apa yang kita tahu? Apa maksudnya kecerunan dia pada titik P ialah negatif 1? Negatif 1 ini sebenarnya ialah apa? Kecerunan titik tersebut. Maksudnya dia ialah kalau soalan ini cikgu tanya kecerunan lengkung pada titik perkenalan, macam mana awak buat? Ambil persamaan, lakukan pembezaan, gantikan nilai X. Dapat terus jawapan itu kan? Boleh. Okey, mungkin cikgu ambil satu contoh lah. Okey. Cikgu kata soalan dia, tadi cikgu bagi soalan jenis yang direct. Sekarang kita tengok soalan, okey. Cikgu tukar soalan supaya itu you boleh buat. Okey, cikgu kata cari titik koordinat. Kejap tangan saya sentuh. Mana pergi sudah? Cari titik koordinat P jika kecerunan lengkung Y sama dengan tak boleh bagi soalan sesuka hati, nanti tak jadi. Kejap. Tak ada, tak apalah sesuka hati lah. Jika kecerunan Y sama dengan S kuasa 2 tolak 4S tambah 1 ialah 3. Okay. Soalan lebih kurang macam tadi, tapi cikgu tukar persamaan, cikgu tukar nilai aja. So, okay. Sambung. Okay. Tadi kita kata ambil persamaan.
Kemudian kita lakukan pembezaan. Okey, cikgu nak cepat cikgu buat untuk kamu. 2S tolak 4. Okey, lepas itu sepatutnya kita buat kerja ini, tapi sekarang tak boleh sebab kita tak tahu nilai X. So, apa yang kita boleh buat? Ada idea? Ada idea? Tak boleh? Teacher, Macam mana? M tangent tu sama dengan 3 ke? Ya. Sebab dia kata kecerunan pada titik ini, cikgu tertinggal. Kecerunan pada titik P itu ialah 3. Maksudnya kecerunan tangent dia ialah 3 lah. So? 3 sama dengan 2X tolak 4. So yang benda ini sama dengan 3. Apa yang kita buat sebelum ini ialah kita nak tulis macam ini pun boleh ya. Okey. Apa yang kita buat sebelum ini ialah kita ada titik, kita tak tahu kecerunan. So kita masuk nilai S untuk tahu kecerunan. Tapi sekarang proses terbaliklah. Kita sudah tahu jawapan. Kecerunan dia ialah ini. Kecerunan dia ialah 3. So tengah ini awak boleh dapat nilai S. Okey, cikgu buat cepat sebab takut tak sempat. Okey, cikgu dapat 7/2. Okey, sudah jawab soalan ini? Cikgu nak belum. Okey. So lepas ini tak ada kaitan dengan pembezaan sudah. Gunakan pengetahuan sebelum awak. Apa yang kita sudah belajar sebelum ini. Macam mana saya nak tahu apakah titik koordinat P. Sekarang saya sudah ada X. So apa yang tak cukup lagi? Y. So macam mana saya nak tahu nilai Y? Masukkan nilai X dalam persamaan. Persamaan mana? Yang Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4X sama 1. Okey, lepas ini tak ada kaitan dengan pembezaan kita gunakan pengetahuan geometri koordinat kita. So kita masukkan ajalah 7/2 kuasa 2 tolak 4, 7/2 tambah 1 dapat jawapan dia. Okey, dan jangan lupa soalan ini tanya apakah titik koordinat P. So tolong tulis jawapan dalam bentuk koordinat. Apa jawapan dia? Nombor tak cantik sebab tadi cikgu bagi soalan sesuka hati. Apa jawapan dia? Ada orang sudah buat? 4. Negatif 3/4. Okey, negatif 3/4. So itu nanti soalan 2 lebih kurang ini idea dia. Okey, sempat lagi kita bincang lagi. Okey, soalan 3 cari persamaan tangent. Okey, tadi cikgu sudah bagi contoh. Soalan 4 cari persamaan normal pun cikgu sudah bagi contoh. So okey ini apa yang kita belajar hari ini. Okey. Kejap.